Hello. So, group assignment untuk tahun ni saya buat sedikit berbeza di mana lebih kepada macam revision jugalah ya. So, dia bukannya something yang totally different. Dia hampir seperti revision. So, dalam masa yang sama korang boleh revise dan korang boleh buat assignment lah. Okay. So, 20 markah. So, korang digalakkan menggunakan real world examples data, graph untuk support korang punya analisis. So, assignment ni dia design untuk promote korang punya critical thinking dan mengaplikasikan ilmu ekonomi yang korang pelajari lah. Okay. So, ini adalah objektif group assignment ni iaitu untuk evaluate dan analyze different market structure, understand profit maximization strategies in competitive markets, explore the impact of market power on pricing and output decisions. So sebenarnya bab ni kita belum belajar lagi lah, okay? Dan investigate the role of factor markets in different market structure pun kurang belum belajar. Dan apply macroeconomic concepts to real world scenarios. Okay. Ada 5 komponen dalam group assignment ini. Okay, first component adalah berkaitan dengan profit maximization in competitive markets. So, untuk komponen ini korang perlu buat dalam 4 page di mana perlu merangkumi memilih hypothetical competitive market scenario, demonstrate how a firm in this market maximizes its profit in the short run and the long run. Kemudian illustrate the impact of government intervention on welfare. Okay, sebenarnya banyak daripada sini adakan sama je dalam nota, tapi saya nak korang extract maklumat tersebut, cuba fahamkan, cuba kaitkan dengan the real world examples, okay? Jangan just copy and paste lah ya, okay. Yang kedua berkaitan dengan market structure analysis. Okay, each group will select a specific industry, so, sebagai contoh smartphones, fast food, airlines ataupun sebagainya, dan analyze its market structure. Okay, industries yang korang select itu tak apa. Perlu provide a detailed overview of the industry's market structure dan characteristics. Discuss the key players, entry barriers and competition level, dan assess how firms within the industry differentiate their product or services. Dan yang ketiga adalah market power and pricing strategies. So ini yang kita market power and pricing ni belum belajar lagi lah. So ni adalah next chapter. Explore a real-world example of a monopoly or oligopoly in the market. Analyze how market power influences pricing strategies. Discuss the consequences of price discrimination. Okay, ini adalah untuk market power and pricing strategies. Yang keempat, monopolistic competition and oligopoly. Compare and contrast monopolistic competition and oligopoly. Provide 3 examples of industries that exhibit each of these market structures. Discuss the impact on pricing, product differentiation and competition. Dan yang kelima, factor markets and income distribution, iaitu investigate the markets for factor inputs. Discuss how factor markets operate in different market structures dan discuss what is meant by economic rent. So sebenarnya topik 1 dan 2 kita dah belajar dah. Okay, topik 3, 4 dan 5 ni topik yang selepas midterm lah. So anda ada dalam 6 orang ahli dah kan. So boleh lah, maksudnya janganlah spesifik seorang buat satu topik, tetapi bagus kalau dalam satu topik agihkan tugas lah ya. Dan saya nak nanti dekat setiap topik ni, silakan topik 1 ni, okay. Masa korang nak hantar ni, okay, dekat topik 1 ni kena letak siapakah nama orang yang buat dalam topik ni lah. So sebagai contoh, okay, profit maximization and in competitive markets, kena letak Azirah dan Abraham sebagai contoh lah. So setiap topik ni saya nak lihat siapakah nama orang yang menyumbang dalam topik tersebut. Okay. Kemudian submission guideline, kena prepare a written report. So kalau korang tambahkan bilangan page ni kan, 3, 4, 4, 5 dan 4 ni, total ada 20 page lah. So a report, so 20 pages. Submission a written report, 20 pages minimum 20 pages. That includes text, graph and relevant data. Each group should make a brief presentation, 10 to 15 minutes, summarizing their findings. So nanti by the end of this semester, kalau ada masa kita akan buat presentation. Kalau tak ada masa kita tak buat presentation lah. So this one saya akan based on keperluan lah, okay. Ini adalah evaluation criteria. So yang mana 5
5 muka surat tu akan dapat 5 markah, yang 4 muka surat 4 markah lah. Okay. Dan yang ini 3 markah. So total ada 20 markah dan saya akan lakukan peer assessment di mana sebagai contoh, katakan Abraham dengan Azirah dalam satu grup yang sama. So nanti Abraham akan menilai Azirah dan kawan-kawan dia lain-lain lah. So nanti Azirah pula akan menilai yang ahli members yang lain. Siapakah yang kurang memberikan kerjasama ke apa ke akan dipotong markah lah. Okay. Ya, ini adalah rubrik untuk assignment. Di mana kalaulah korang nak dapat markah yang tinggi, korang perlulah buat yang ikut nombor 5 ni lah. Okay, buat dengan secara terperinci, dapatlah full marks lah. Ini adalah total markah. Yang ini maksudnya nanti saya akan ambil 5 bahagi 5 darabkan dengan 4. Macam itulah ya pengiraan dia. Okay. Ini rubrik group assignment dan kat bawah ni saya akan letak rubrik untuk peer assessment. So in terms of dia punya participation dan juga dia punya uh, dia task allocation and completion. Maksudnya kalau lah diberikan tugas, dia dapat selesaikan tak tugas tu dengan dalam masa yang diberikan. Macam itulah. Okay. Task allocation and completion. So nanti setiap seorang ahli tu akan menilai kelima-lima orang ahli lah. So sebagai contoh katakan penilaian pertama adalah Azira. Azira akan menilai semua kawan-kawan dia yang 5 ataupun 6 orang yang lain lah. Okay, dia akan nilai lah. So dia nak bagi 5 markah ke, 4 markah ke ataupun 3 markah, 4 markah macam tu lah. Okay. Disebabkan kita nak ada, maksudnya kita nak buat benda ni secara tak nice lah kan bila kita nilai kawan-kawan kita yang lain nampak. So saya akan buat benda untuk penilaian peer assessment, saya akan buat secara Google Form lah, di mana apabila anda isi, ahli kumpulan yang lain tak nampak lah. So korang just boleh isi dalam Google Form. Nanti saya akan bagi Google Form lah untuk buat peer assessment ni. So apa tujuan saya buat peer assessment ni? Kerana pada sesi yang lepas ada komplain lah, ada rakan kumpulan yang tak buat kerja, yang maksudnya dia mungkin hadir je meeting tapi bila kita bagi tugas tak siap ke, banyak alasan ke, lambat ke apa kan. So eventually ahli kumpulan yang lain yang terlebih kerja, terbeban kerja lah. So atas sebab itu saya buat peer assessment ini. So katakanlah kalaulah anda rasa okay, misalnya kalau korang satu kumpulan rasa okay, ada seorang ni memang dia kurang memberikan sumbangan, kurang contribute, dia free ride sahaja, kita letak markah yang rendah. Nanti markah akhir nanti kira ahli kumpulan yang lain tidak akan terjejas lah. So markah akhir sebagai contoh lah kan, katakanlah saya ambil satu contoh lah ya. Katakan for example Azirah ni, maksudnya Zirah Azirah, let's say kawan-kawan dia semua bagi dia markah rendah, di mana bila saya puratakan active participation dan task allocation ni, katakan dia dapat markah dia dalam 2.5 je. So 2.5 ni nanti saya akan gunakan sebagai pemberat lah. So katakan markah kumpulan orang, markah group Azirah semua sekali, let's say markah group as a whole adalah dapatlah 18/20 lah kan, 18/20. So saya akan ambil 18/20. Saya akan buat apa? 2.5 saya akan bahagikan dengan 5 darabkan dengan 18/20 lah. So eventually dia akan dapat it's a simple calculator 2.5 bahagi 5 darabkan dengan 18. Okay, dia akan dapat 9/20 lah ya. So markah baru dia adalah akan jadi 9/20. So ahli-ahli kumpulan yang lain markah mereka tidak akan terjejas lah. So tujuan saya buat ni sebab memang ada banyak komplain, ada ahli-ahli yang tidak menyumbang langsung dan sebagainya. So kalaulah ahli anda tidak menyumbang, jangan risau, you can just beri markah. Anda boleh lakukan peer assessment. Cuma saya harap anda bukan just jujur, tapi janganlah menganiaya lah kan. So kalaulah dia berikan sumbangan, then bolehlah nak bagi dia markah. Kalaulah dia rasa dia selalu bagi buat sumbangan tu, dia selalu siap ke lambat ke apa, boleh nak letak dia tiga markah ke, satu markah ke, dua markah terpulang. So saya takkan intervene. Yang ini adalah berdasarkan satu kumpulan lah kan. So katakanlah let's say ada individu A ni tak puas hati dengan Azira, okay, mungkin dia bagi markah rendah tetapi yang lain bagi markah tinggi, so saya akan ambil nilai purata lah ya. So tak ada isu lah. Anda ada masalah personal ke apa ke, tak ada masalah lah ya. Itu adalah untuk group assignment. So ini adalah peer assessment. Saya akan gunakan sebagai pemberat lah, weightage nanti. Saya nak untuk saya potong markah siapa yang tak contribute. Dan yang ini adalah group assignment punya rubrik. Tu je dulu. Ada soalan tak? Anyone? Any question? Tak ada. Okay.
Okay, bila perlu submit assignment? Okay, anda perlu submit assignment menggunakan Oceania. Doktor, Ya, doktor tak rekod tak, saya tak rekod sebab adalah Tak rekod. tu. Ada So, yang saya tak rekod lah sebab anda sepatutnya hadir ke kelas kan. Okay. Januari bila start exam? Cuti antara semester peperiksaan akhir start 28/1 untuk ulang kaji 21/27. So 21 sampai 27 ni dah study week bulan 1 ni. So last saya akan benarkan anda untuk hantar adalah pada 18, saya dah perlu bagi markah. Pada 14/1. 14 Januari 14 Januari. Sebab 18 hari bulan ni saya dah kena bagi korang markah lah. Sebelum korang masuk study week, saya dah kena bagi markah sepatutnya. Tak pernah saya letak 16 lah ya. 16 Januari. So 16 Januari 2023 pukul 5 petang lah. So late submission akan saya tolak markah. So secara overall, okay, let's say lah assignment ni kan dalam 20 page. Janganlah buat sampai 30-40 page. Buat minimum 20 page dah mencukupi. Dapat 20 pun boleh dapat full mark lah ya. So buatlah dalam 20 page. So kalau lah ada 5 orang ahli, seorang kena buat dalam 1 page. Seorang kena buat dalam 4 page. So it's not that much dah ya. Dan bila korang letak gambar rajah lah, nak explain ke apa ke, akan senang je lah. Not that difficult. I hope. Okay, ada soalan lagi tak? 16 Januari. This is Tuesday. Ada soalan ke? Tak ada? Sekiranya tiada soalan, kerja. Okay. Kalau ikutkan, kita dah habis cover topik untuk midterm. The last one adalah monopoli dan monopsoni kan. Yes, kita dah habis cover dah topik untuk midterm. Ada tak mana-mana bab yang nak saya buat revision ke apa ke? Mana-mana subtopik ke? Mana korang ni? Inilah masalah kelas online. Monopoli boleh tak ada sebab hari tu pergi jelajah. Okey. Monopoli ni lah kan. Okey, bab ni lah. Okey. So sampai sini. Okey. So kita revise sedikit monopoli. Okey. Okey. Depends saya. Okey. Market power, monopoli and monopsoni lah ya. Ni adalah bab 10 lah. So bab 10 adalah bab yang terakhir untuk masuk exam midterm ya. So kita start dengan monopoli, kemudian kita lihat monopoli power dan sources of monopoli power. So dalam bahasa mudah, monopoli ni adalah pasaran yang terdapat hanya seorang penjual lah ya. So market yang terdapat hanya seorang penjual. So sebagai contoh dalam kes Malaysia, kita tahu TNB lah. Sebab apa? Hanya TNB sahaja yang menjual tenaga elektrik. So TNB sahajalah ya. So monopsoni adalah pasaran yang terdapat hanya seorang pembeli.
Seorang pembeli maksudnya ramai orang yang nak menjual, tetapi yang nak membeli tu seorang sahaja. Okey. Katakanlah, kalaulah anda andaikan, let's say lah, kita nak, let's say lah, kalaulah anda semua lepasan graduan, nak bekerja. Katakan semua orang nak pergi kerja dekat KL, and then dekat KL ada hanya satu company sahaja. So company tu kita sebut sebagai company monopsony, sebab dia seorang je yang nak membeli anda punya perkhidmatan lah. So itulah contoh, tapi memang tak adalah kan. Tetapi dalam in the real case, contoh yang paling realistik adalah TNB lah. Sebab TNB adalah satu-satunya company yang membeli tenaga solar. Sekejap solar. Okay. TNB adalah satu-satunya company yang membeli tenaga solar lah. Mereka yang dah dapat tentukan berapa rate dan sebagainya. Tapi yang menghasilkan solar ramai lah ya. Banyak je company boleh hasilkan. And then kita ada solar apa? Dia panggil solar farm. Macam dekat Melaka, dekat Lugajar tu. And then dekat banyak tempat kita ada lah kan. Solar farm. And then ada tempat yang ada rumah-rumah yang pasang solar panel dan sebagainya. So ramai orang yang memasang dan menjual tenaga solar, tapi yang membeli hanya TNB sahajalah. Okay. Market power ni adalah kuasa pasaran. So kuasa pasaran ni adalah kuasa yang pasaran gunakan untuk mempengaruhi tingkat harga lah ya. So pasaran boleh gunakan kuasa tersebut untuk tentukanlah berapakah tingkat harga yang ingin ditetapkan dan sebagainya. Okay. Ini adalah keluk average revenue dan marginal revenue. So marginal revenue adalah perubahan total revenue dibahagikan dengan perubahan kuantiti. Okay, itu adalah marginal revenue. Peningkatan satu unit revenue akibat daripada peningkatan output lah. So changes peningkatan dalam revenue akibat daripada peningkatan satu unit output. Apabila kuantiti meningkat satu unit, berapakah peningkatan dalam revenue? Table ni semua kita dah tak buat lah ya, untuk maksudnya korang tak payahlah nak belajar cara nak calculate table ni sebab kita tak buat. Cuma kalaulah in case nak calculate daripada 0 ke 5 ni, peningkatan dia adalah 5. 5 ke 8, peningkatan dia adalah 3 macam tu lah ya. Itu adalah a simple calculation lah ya. Dan untuk dapatkan average revenue bersamaan dengan total revenue dibahagikan dengan Q. Okay. Sorry. Kenapa ni? Okay. Ini adalah keluk average revenue dan marginal revenue. Dalam pasaran monopoli, keluk dia adalah keluk yang kita panggil dia ada slope lah kan. Kalaulah dalam pasaran persaingan sempurna, keluk AR dan MR dia straight line je. So kita akan buat P bersamaan dengan AR bersamaan dengan MR. Yang ini bagi pasaran persaingan sempurna. Dalam, kenapa saya punya ni gerak sendiri ni? Okay. Dalam monopoli, keluk bagi AR adalah ini. Okay, ini adalah keluk average revenue. Dia juga dikenali sebagai keluk demand curve. Okay, demand curve. Dan ini adalah keluk marginal revenue. Okay, dan kalaulah diberikan P bersamaan dengan 6 tolak Q sebagai fungsi demand, bermaksud yang ini adalah MR. So daripada MR, macam mana nak dapatkan AR? Iaitu anda perlu buat apa yang kita kenali sebagai apa tu? Daripada MR, kita kena dapatkan dahulu TR. So TR adalah bersamaan dengan, okay, TR dapat berapa ni? TR akan dapat P bersamaan dengan 6Q tolak Q kuasa 2 bahagi 2. Sorry, ya kan? Betul lah. Ini adalah TR. So untuk dapatkan AR, kita kena bahagikan semua dengan Q, akan dapat 6 tolak Q kuasa 2. Dia dapatkan AR lah ya. AR bersamaan dengan K. Macam mana nak daripada MR nak dapatkan TR, kita buat integration. Bahasa Melayu dia apa? Integration. Kamiran. So integration adalah, okay, pada asalnya ada 6, dia akan jadi 6 ni kita akan tambah Q macam tu. Kalau lah Q ni kita akan kuasa akan tambah 1, so 1 plus 1 dapatlah 2 dibahagikan dengan 2. So untuk kita semak, kalaulah kita buat balik differentiation, kalaulah 6Q akan jadi 6
Tolak Q square over 2 akan dapat 2 ke bawah dan tolak Q. Macam tu lah. Dapat semula MR tu lah. Okay. So, selepas dapat TR, untuk dapatkan AR, kita buat TR bahagikan dengan Q, dapatlah AR. Okay. So, yang ini sebenarnya benda yang basic korang dah belajar dalam mikro 1, just revise sedikit sahaja. Okay. So, bagaimanakah pasaran monopoli menentukan harga dan kuantiti? Okay, dalam menentukan harga, dia akan lihat MC bersamaan. Dalam menentukan kuantiti, dia akan lihat MC bersamaan dengan MR lah. So, ini adalah keluk marginal cost. Yang ini adalah keluk marginal revenue. Persilangan di antara MC dengan MR tercapai pada titik kat sini lah. Okay, ini adalah persilangan di antara MC dengan MR. Antara garisan merah ni dengan garisan biru ni. So, kita tarik ke bawah, kita akan dapat kuantiti keseimbangan monopoli. Kita tarik ke atas, yang mana yang bersilang, yang sentuh keluk average revenue ni, kita akan dapat harga. So, yang ini adalah harga monopoli. P star ni adalah price untuk monopoli. Q star ni adalah kuantiti untuk monopoli. So, inilah harga yang memaksimumkan keuntungan bagi pasaran monopoli. Yang ini kuantiti yang memaksimumkan keuntungan bagi pasaran monopoli. So, apa yang akan berlaku kalau pasaran monopoli dia kurangkan kuantiti ataupun tingkatkan kuantiti, keuntungan akan berkurangan lah. Itu je lah. Katakan daripada sini, untuk dapatkan AR macam mana? Okay, untuk dapatkan, kalau lah soalan minta dapatkan profit. Untuk dapatkan profit, kita kena buat total revenue tolakkan dengan total cost. So, bagaimana nak dapatkan total revenue ni? Kita ambil, yang ini adalah nilai dia. Ini AR. Total revenue bersamaan dengan AR darabkan dengan Q. So, kita ambil AR ni, P star ni, darabkan dengan Q. So, kesemua kawasan yang berlorek ini adalah kawasan total revenue. Jumlah hasil. Kemudian, untuk dapatkan total cost, yang mana bersentuh dengan keluk average cost ni, kita darabkan dengan Q. So, kat sini adalah average cost, kita darabkan dengan Q. So, average cost kalau saya tarik ke tepi ni, bermaksud kawasan kat sebelah bawah ni adalah kawasan total cost. So, AC darabkan dengan Q. So, manakah kawasan yang balance? Balance tu adalah kawasan kat sini lah. So, kawasan ini menandakan kawasan keuntungan. Ini adalah kawasan keuntungan lah ya. So, benda ni korang dah pernah lihat lah kan. So, kita just revise balik lah. Okay. So, kat slide ni sebenarnya tak ada apa sangat tambahan pun. Just nak maklumkan bahawa keseimbangan profit maximization point untuk monopoli adalah MR bersama dengan MC. Benda yang sama je lah ya. Okay. Yang ini adalah keluk cost. Ini adalah keluk cost. Yang ini adalah keluk revenue. So, perbezaan di antara revenue dengan cost ni adalah untung lah. So, perbezaan ni adalah untung. Okay, perbezaan ni adalah untung. Yang kita dapat lihat keuntungan yang paling besar ni kat tengah-tengah ni lah kan. Di mana dia punya slope untuk cost dengan slope untuk revenue sama. Sebab itulah kita buat MC bersamaan dengan MR. Ini dia punya justification lah bagaimana nak check semula. Tapi untuk pemahaman is good, tetapi kita sangat jarang lah nak buat rajah yang ini. Agak jarang. Kita lebih menggunakan rajah dekat bawah ni. Di mana dekat bawah kita akan lihat dekat manakah persilangan di antara MC dengan MR. So, dia bersilang dekat sini. So, tarik ke bawah, dapat kuantiti 10. Tarik ke atas, yang mana bersilang dengan keluk AR ni, kita tarik ke tepi. Dapatlah harga. Mungkin harga dia tulis sebagai contoh 32 katakan. So, ini adalah harga keseimbangan, ini kuantiti keseimbangan. Okay. So, perbezaan di antara garisan harga tadi dengan yang average cost adalah profit lah, keuntungan. Okay, untuk rule of thumb for pricing ni, dia agak technical lah kan. So, saya suggest korang, jangan, untuk pembacaan boleh, nak baca ke, kalau in case nak fahamkan ke apa ke. Cuma, kalau nak tumpukan dekat bahagian dekat sini dan sini sahaja. Actually, both adalah benda yang sama, dia just terbalikkan equation. Tetapi just tumpukan pada price tolak marginal cost dibahagikan dengan price bersamaan dengan 1 negatif 1 over elasticity of demand. So, price bersamaan dengan MC dibahagikan 1 tambah
satu per elasticity of demand. Yang ini adalah kalau kita nak buat apa, nak tulis, nak menentukan rule of thumb for pricing. Maksudnya, kalaulah sebuah syarikat monopoli, dia nak menentukan harga, kan? Dia nak set harga. So, berapakah harga yang dia nak tentukan? So, inilah dia punya rule of thumb lah, dia punya macam bukan syarat tetapi macam satu panduan lah, sebagai contoh. So, di mana kalau, okay, berapakah dia punya marginal cost? Okay, katakan marginal cost dia adalah 100. And then dibahagikan dengan 1 tambah 1 dibahagikan dengan elasticity of demand lah. Elasticity of demand ni keanjalan permintaan. So, nilai keanjalan permintaan ni memang negatif lah kan. So, eventually dia akan dapat nilai dekat bawah ni akan jadi less than 1. So, eventually nilai dia P akan more than 1 lah. P akan more than 100. So, firma dapat menentukan berapakah harga yang ingin ditetapkan kalaulah marginal cost 100 dan sebagai contoh lah. Okay. Ada, anda mungkin ditanyalah kan, maksudnya kalaulah diberikan berapakah MCED, dapatkan berapakah markup dan sebagainya, is possible. Tetapi dia bukannya sampai yang korang kena derive ya. Yang ni semua tak adalah ya. Yang nak kena derive yang ini, nak kena faham secara detail, tak payahlah. Yang ni dah kena tambahan sahaja sebab pada peringkat degree, kita tak adalah tumpukan terlalu detail sangat. Okay. Shift in demand curve. Okay, dalam pasaran monopoli, apabila keluk permintaan beralih, kita punya kuantiti dan harga, kuantiti boleh berubah, harga boleh berubah ataupun kedua-duanya boleh berubah. So kita kena lihatlah dekat manakah kita punya kuantiti keseimbangan yang baru, dekat manakah harga keseimbangan yang baru. Okay, sebagai contoh, dalam rajah ini adalah keluk marginal cost, ini keluk marginal revenue. So, keseimbangan tercapai pada MC bersilang dengan MR. Kita tarik ke bawah, dapatlah kuantiti. Dapat kuantiti 1. Maksudnya kuantiti keseimbangan lah kan. Dan kita tarik ke atas, dapat harga monopoli lah, harga keseimbangan monopoli. Now, katakan keluk permintaan telah beralih kepada D2. Okay. Kalau keluk permintaan beralih kepada D2, maksudnya keluk MR pun dah beralih lah kepada MR2. So, sekarang dekat manakah titik keseimbangan? So, keseimbangan tercapai pada MC bersamaan dengan MR. So, MC bersilang dengan MR2 dekat titik yang sama. Okay, kemudian kita tarik ke atas, dapatlah harga. Bermaksud, kuantiti tak berubah, kuantiti fix tetapi harga telah jatuh. Boleh jadi keadaan yang lain di mana, okay, untuk rajah sebelah kanan ni, kuantiti telah meningkat tetapi harga tidak berubah. Kuantiti telah meningkat tapi harga tidak berubah. So, ini adalah antara possible things to happen. Sebab apa? Ini disebabkan oleh first kecerunan keluk dan peralihan keluk tu lah. Keluk tu beralih ke kanan ke kiri ke. So, kalaulah keluk beralih ke kanan, dia bermaksud keluk permintaan meningkat. Kalau beralih ke kiri, bermaksud dia menurun lah kan. So, dia ada beberapa faktor yang perlu dilihat jugalah. Sekejap, selain tu, okay. Okay, one more thing. Untuk shift in demand curve ni, rather than korang cuba untuk hafal, maksudnya cuba fahamkan bahawa kalaulah soalan mintakan apakah kesan, let's say for example, so what is the impact of rising demand on aircraft carrier if it is a monopoly market? Okay, kalaulah soalan tanya, apakah kesan peningkatan permintaan dalam aircraft carrier, maksudnya dalam kapal terbang tu lah kan, okay, dalam penjualan kapal terbang tersebut, kalaulah ianya merupakan pasaran monopoli. Okay, now, maksudnya first kita buat keluk yang sama, keluk, apa tu panggil, keluk AR dan MR yang original. So, ini adalah MR, ini adalah AR. Okay, kemudian ada keluk MC. So, kita start lah first, dapatkan keseimbangan di antara MC dengan MR, dapatkan apa tu? Dapatkan dia punya
quantity monopoli tu dan juga price monopoli. Now, kalaulah soalan tanya apakah the impact, so kita perlu faham. Kalaulah dia bergantung dekat mana kita buat keluar. Demand dan keluar ni dah kan. Katakan kita buat, dia dah balik ke sini, and then MR pun balik ke sini sebagai contoh. Yang ni adalah AR2, ni MR2. MR2. Now, keseimbangan di antara AR dengan MR tercapai pada titik ini. Sorry, di antara MC dengan MR. So, yang ini adalah kuantiti yang barulah. Kuantiti monopoli yang baru. So, price monopoli kita tarik ke atas. Yang mana bersilang dengan keluar AR dapatlah price monopoli yang baru. Price monopoli yang baru. So, now, dalam keadaan ini, kuantiti keseimbangan telah meningkat. Harga keseimbangan monopoli pun telah meningkat. So, multiple possible situation. So, kita boleh kita buat raja dan kita mengandaikan keadaan tersebut. Tak ada masalah. Sebab dalam mikro, kan, kalau ataupun even dalam econometric pun, sometimes saya berdasarkan korang punya penjelasan, korang punya explanation. Kalau korang boleh explain dengan tepat bagaimanakah perkara tersebut boleh berlaku, bagaimanakah it makes sense in terms of economy, saya akan bagi markah. It's not that difficult lah. Cuma apa? Cuma dalam midterm kita objektif lah kan. Bila itulah kelemahan MCQ lah ya. Bila kita buat objektif, jawapan tu memang jawapan yang telah diberikan sahajalah. Dia susahlah nak beralih jawapan. Susah nak argue, susah nak berikan pemahaman. Sebab tu dalam midterm saya buat objektif. Tetapi dalam final saya akan buat hanya structure dan essay sahajalah. Structure dan essay sahaja. So ini adalah berdasarkan korang punya explanation, korang punya hujah dan sebagainya lah. Okay. Next, kita lihat kepada kesan cukai kepada keluar monopoli. Okay, untuk effect of tax ni sebenarnya hari tu pun saya tak tumpukan sangat. Cuma, untuk kesan cukai kepada monopoli ni, ada latihan yang saya akan bagi. Ada juga soalan berkaitan dengan cukai ni lah. Okay. First, ini adalah keluar marginal revenue. Yang ni keluar marginal cost. So, persilangan tercapai pada titik inilah. MC bersilang dengan MR pada kuantiti Q kosong. Untuk dapatkan berapakah dia punya harga, kita perlu tarik ke atas yang mana bersilang dengan keluar AR. Kat situlah harga lah. Dapatlah harga P kosong. Now, apabila kerajaan mengenakan cukai, keluar marginal cost yang akan berubah lah ya. Bukan keluar demand. Sebab apa kan, kalau lah anda masih ingat dalam mikro, saya tak ingat mikro 1 ataupun dekat peringkat STP, apabila kerajaan mengenakan tax ataupun subsidi, tax or subsidi, yang akan berubahlah keluar penawaran lah, supply. Sebab tetapi apabila berlaku perubahan dalam income, perubahan dalam price dan sebagainya, keluar demand lah lebih affected. Macam itulah. So dia ada beberapa faktor yang terlihat lah. So now dalam case tax ataupun subsidi, keluar MC akan berubah lah, okay? Bukan keluar demand. So MC akan naik ke atas sebanyak nilai cukai lah. Katakan cukai RM10, dia akan naik sebanyak 10 unit. Okay, daripada sini ke sini dia akan naik 10 unit lah. So kita akan dapat keseimbangan yang baru, iaitu ini adalah persilangan di antara MC plus T dan juga MR. Kita tarik ke atas, dapatlah harga yang baru. So di mana kita dapati apabila kerajaan mengenakan cukai, kuantiti telah berkurangan, kuantiti telah jatuh, dan tetapi harga telah meningkat. Ini adalah kesan cukai kepada ekonomi lah kan, dalam bentuk dia. Cuma dalam kes ini kita tak lihat pun dekat sini berapakah perubahan CS, PS dan sebagainya lah ya. Kita hanya lihat perubahan CS, PS tu dekat bahagian kuasa monopoli dan sebagainya. Okey, ni penting. Multi-plant firm. Maksud lagi tak ni? Okay, ini kira yang last one lah. Masa kita habiskan. Multi-plant firm. Apa maksud multi-plant? Anggaplah plant macam kilang lah kan. So, satu syarikat yang ada beberapa kilang. Itulah. Okay. So, what should its total output be? Then how much of that output should be each plant produce? You can find the answer in 2 steps. Now, dalam multi-plant firm ni, dah saya masuk secara detail semua ni kan. So, saya berikan satu contoh. So, okay. Untuk multi-plant firm.
Okay, now, andaikan, okay, apabila kita lihat kan kuantiti keseimbangan di antara MC dengan MR, AR, MR, MC. So, let's say lah dapatlah kuantiti keseimbangan kat sini kan. Let's say lah kuantiti dia 100. Katakan saya ada 2 kilang. First ini pemahaman dahulu lah. Let's say saya ada 2 kilang. Dan kedua-dua kilang ini saya ada, dia panggil apa? Struktur kos yang sama. Saya ada the same cost function, ataupun saya dalam bahasa mudah saya ada struktur kos yang sama. Oh, struktur kos yang sama. Kalau dekat kilang satu ni saya nak hasilkan, saya perlukan RM5, dekat kilang 2 pun perlukan RM5 juga. Dia adalah kos yang sama. Okay, the same cost function ataupun the same cost structure. Okay, dalam keadaan seperti ini, untuk menghasilkan 100 unit kuantiti ni kan, saya boleh agihkan kilang 1 keluarkan 50, kilang 2 keluarkan 50. Sebab apa? Sebab kedua-dua kilang dia ada fungsi kos yang sama. Tak perlulah kita nak buat calculation. Memang hasilkan je. Maksudnya untuk dapatkan 100 kita just bahagi 2. So, simple as that lah. Kalaulah dia ada the same cost function. Tetapi, dalam multi-plant firms ni, kita mengatakan fungsi kos bagi kedua-dua firma ni berbeza. Bila berbeza tu yang melibatkan pengiraan tu, yang kita kena buat pengiraan agak panjang tu lah. Saya rasa saya pernah share dalam e-learn kan, nota multi-plant firm ke, saya tak share. Tak kot, saya just tunjuk sahaja. Okay. So, dalam multi-plant firm ni, kita bergantung kepada cost function tu lah. Apa? Nope, saya tak perlu. Tak boleh, nanti saya bagi dah. Okay. So, kilang satu, kalau dia punya cost sama, kilang satu keluar 2, kilang 2 keluar 2. Tetapi, keadaan kita sekarang, okay, untuk firma satu, mungkin fungsi cost dia adalah 10Q1 tambah 15. Kilang 2 bersamaan dengan 20Q2 tambah 12 katakan. So, dia ada fungsi cost yang berbeza lah. So, sebab itulah kita kena agihkan kuantiti tu secara berbeza. Dan kebiasaannya, apabila firma satu ni ada kos yang lebih rendah, dia akan produce lebih banyak. Produce more. Yang ini akan produce less. Produce less. Ataupun, kalaulah yang ini confuse, boleh padam ini. Okay. Bermaksud, kilang satu akan produce lebih banyak, kilang 2 akan produce lebih sedikit. Sebab apa? Kos untuk kilang 2 ni lebih tinggi. Sebagai contoh, katakan kilang satu nak hasilkan 10 kuantiti, 10 darabkan dengan 10, dia punya kos baru 100. Tapi untuk kilang 2, untuk hasilkan 10, dia punya kos dah jadi 200. So, syarikat firma tu dia akan asingkan, mungkin kilang satu akan produce lebih banyak berbanding kilang 2 sebab kilang satu ni kos dia lebih rendah. Okay. Now, kita kembali kepada ni lah. So, we can also derive. Let's see. Now, ini adalah marginal cost total dan marginal revenue. So, persilangan tercapai pada titik inilah di antara MC dengan MR. Kita akan dapatkan berapakah dia punya quantity total dan berapakah marginal revenue yang untuk yang total tu lah, nilai dia total. Dan apabila kita tarik ke atas yang mana bersilang dengan keluar average revenue, akan dapat price. So, untuk dapatkan MC1 dengan MC2 ni, untuk dapatkan MC1 dan MC2 ni, kita kena based on dia punya cost function dan perlu buat derivation yang agak panjang yang saya tunjuk last week tu lah kan. So, kena buat one by one lah. So, kalaulah for those yang tidak hadir, untuk yang ini saya ada buat recording dan saya ada share recording lah kan. So, boleh tengok recording tersebut sebab dia agak panjang, so saya tak sempat cover lah. Okay. Now, untuk monopoly power ni, untuk slide ni boleh abaikan. Cuba korang tumpukan kepada sini je.
Yang ini adalah cara untuk mengukur learner index of monopoly power lah. Kita pakai sebut L. L bersamaan dengan P tolak MC dibahagikan dengan P. Price minus marginal cost over price. Semakin tinggi kuasa monopoli, bermaksud firma tu boleh letakkan harga yang semakin lebih tinggi berbanding kos dia lah. So, let's say sebagai contoh, katakan kat sini kan, yang ini adalah price dia RM1.50. So, berapakah marginal cost? Kat sini adalah nilai marginal cost lah. Okay, kat sini nilai MC. So, perbezaan di antara price dengan marginal cost ni, ini menandakan kuasa monopoli lah. So, kalau saya ambil RM1.50, let's say kat sini nilai dia katakan sebagai contoh RM1. So, saya boleh ambil RM1.50 tolak RM1 dibahagikan dengan RM1.50. P tolak MC over P. Ini sebagai contoh lah, kata sekiranya nilai MC kat sini RM1 lah ya. Dapatlah 50% bagi RM1.50. 1/3. 1/3. Ataupun 0.333 macam tu lah. Itu menandakan kuasa nilai learner index of monopoly power lah, kuasa monopoli dia. So, semakin tinggi learner index of monopoly power bermaksud semakin tinggi kuasa harga yang boleh ditetapkan berbanding marginal cost. Okay. So, this is the same thing. Okay, now. Dekat sini kalau kita perasan, di sini, nilai learner index of monopoly power dia agak rendah berbanding dekat sini lah. Okay, now, sebab apa berlaku perbezaan seperti ini? Dia disebabkan oleh faktor elasticities. Keanjalan. Di mana semakin tinggi keanjalan, semakin tinggi keanjalan, semakin rendah monopoly power. Okay? Semakin tinggi keanjalan, semakin rendah monopoly power. Semakin rendah keanjalan, semakin tinggi monopoly power. Macam itulah. Okay. Contoh dekat sini yang digunakan ni adalah supermarket lah kan. Maksudnya apa? Katakan macam kita nak beli barang, kalau kita compare dengan kedai runcit yang berdekatan dengan rumah kita, dia punya markup lebih tinggi. Sebab apa? Mereka ada kuasa monopoli. Dia bukan monopoli macam totally monopoli lah kan. Tetapi mereka mempunyai kuasa pasaran yang lebih tinggi lah. Di mana kalau dia naikkan harga, orang still willing untuk beli sebab apa? Orang compare nak pergi pasar raya lebih jauh. So, that's why mereka boleh, dia punya elasticity lebih rendah, mereka boleh naikkan lebih tinggi harga. Okay. Ini adalah sources of monopoly power. Terdapat 3 sources of monopoly power. Yang pertama, elasticity dia. Macam saya dah explain. Semakin tinggi elasticity, semakin rendah kuasa monopoli dan sebagainya lah. Okay, yang kedua, bilangan firma. Di mana semakin banyak firma masuk, semakin tinggi bilangan firms, semakin rendah kuasa monopoli. Monopoly power. Okay. Apa maksud semakin tinggi firma masuk? Maksudnya semakin rendah barriers to entry. Kalau lah barrier to entry rendah. Kalau lah kurang halangan kemasukan keluar masuk firma kan, so banyak firma boleh masuk lah. So semakin banyak firma akan masuk. Apabila banyak firma masuk akan menyebabkan monopoly power semakin jatuh. Dan sebaliknya lah ya. Dan yang ketiga, interaction among firms. Apa maksud interaction among firms? Dalam bab pricing with market power, nanti kita akan belajar bagaimanakah interaction among firms ni, di mana apabila firms buat collusion. Okay, apabila firms buat collusion, bagaimanakah dia dapat meningkatkan kuasa monopoli, dapat meningkatkan harga dan sebagainya lah. Dan inilah social cost of monopoly power. This is the last one for today. The social cost of monopoly power. Okay. Untuk kita nak dapatkan manakah social cost of monopoly power, first saya kena start dengan persilangan di antara MC dengan MR dekat sini. Okay. Dekat sini kita akan dapat berapakah kuantiti monopoli.
Dan bila kita naik ke atas, akan dapat berapakah price monopoli. Okay, ini adalah price monopoli, ini quantity monopoli. So now, dekat manakah kawasan lebihan pengguna, lebihan pengeluar dan sebagainya? Ini adalah kawasan lebihan pengguna untuk monopoli. Okay, consumer surplus. Kawasan lebihan pengeluar, sorry. Okay, kenapa pula ni? Okay, kawasan lebihan pengeluar dekat bawah keluk harga, dekat sini lah sebagai contoh. Okay, kenapa saya stop kat sini? Sebab dia sepatutnya sehingga keluk MC sahajalah ya. Jangan pergi bawah sangat, sampai sini je. So ini adalah kawasan CS, yang dekat atas ni adalah CS, dekat bawah ni adalah PS. Nah, kalau kita nak compare dengan pasaran persaingan sempurna, pasaran persaingan sempurna, harga adalah pada persilangan di antara P dengan MC lah. Okay, dalam monopoli, kita lihat MC bersamaan dengan MR, dapatlah kuantiti keseimbangan. Dalam pasaran persaingan sempurna, kita pakai price bersamaan dengan MC. So, price adalah keluk demand bersilang dengan MC pada titik ini. So, ini adalah harga untuk pasaran persaingan sempurna lah, competitive markets. So, ini adalah quantity competitive markets. So, kalau kita compare dengan competitive markets, dia punya... Sekejap saya kena back. Sekejap. Animation slideshow. Kawasan consumer surplus untuk competitive market ni dia dari sini sampai sini. Semua ni. Maksudnya sebab dia dekat atas harga PC ni, tapi kat bawah keluk permintaan. Ini adalah kawasan consumer surplus untuk competitive markets. Di manakah kawasan producer surplus untuk competitive markets? Dekat atas keluk MC tetapi kat bawah harga. So semua kat sini lah. So yang biru ni adalah consumer surplus, merah ni adalah producer surplus. So dalam pasaran persaingan sempurna, tidak wujud dalam PPS kan, Perfect Competitive Markets, tidak wujud debt weight loss. Okay? Tak ada pun kawasan debt weight loss. Tetapi dalam monopoli, kawasan consumer surplus, sekejap saya padam dulu yang ni. Tak padam pula. True. Okay. Dalam monopoli, kawasan consumer surplus dan producer surplus telah berubah lah ya. So, kawasan consumer surplus adalah dia akan naik sampai sini sahaja. Dan kawasan producer surplus akan jadi sehingga sini. Dari sini sampai sini. Jadilah. Okay. Semua ni. So, kalau kita perasan kawasan A ni, kalau kita compare dengan consumer surplus, A ni adalah milik pengguna, sekarang dah jadi milik pengeluar lah. So, perubahan untuk consumer surplus dah kehilangan A. Kemudian consumer surplus juga kehilangan B lah. Sebab dia tinggal kawasan biru kat atas ni, jadi dah kehilangan A dan B. Dia hilang B juga. Now, in term of producer surplus, mereka kehilangan C, tapi dia dapat A lah. So, kalau kita nak dapatkan debt weight loss, kita tambahkan dua sekali, eventually akan dapat debt weight loss bersamaan dengan negatif B, negatif C. So, dua ni adalah debt weight loss, kerugian luput. Okay. Sekejap So, kita dapat debt weight loss. So, kalaulah soalan nak minta anda calculate, cari luas kawasan redistribution effect. Luas kawasan kesan agihan semula. Bermaksud dia minta luas kawasan A lah. Kalau dia minta luas kawasan kerugian luput, debt weight loss, dia minta kawasan B dan C. So, itulah kena refer soalan nanti lah.
Rasanya dah habis dah untuk monopoli. Rent seeking. Tak apa, saya masuk rent seeking sikit je. Okay. Saya sampai rent seeking hari ni. Untuk kelas kita pada hari Selasa ni, saya akan masuk topik baru ya. Sebab dia 2 jam. Saya masuk topik baru nanti ya. Okay. Untuk rent seeking ni bermaksud sebarang dia spending money in socially unproductive efforts to acquire, maintain or exercise monopoly. Sebagai contoh, katakan contohlah kan, let's say syarikat emas. Okay, emas ni dia spend money untuk kerajaan regulate policy. Maksud dia spend money, dia spend duit lah kan untuk kerajaan regulate policy supaya dia dapat kekalkan kuasa monopoli. Regulate policy ni maksudnya apa? Okay, dia suruh kerajaan ketatkan syarat nak buka airline baru. Syarat airlines. Ataupun dia buatlah apa-apa cara in terms of flight incoming, outgoing dan sebagainya supaya lebih ketat polisi tersebut supaya dia dapat maintainkan kuasa monopoli. So ini adalah antara contoh bagaimana syarikat boleh buat rent seeking lah. Untuk dia spending money in socially unproductive efforts. Sebab apa kita sebut sebagai socially unproductive efforts? Sebab ini bukannya dia buat regulate policy ni bukan untuk meningkatkan dia punya output ke mengurangkan harga sebagainya, tidak, tetapi lebih kepada untuk mengekalkan kuasa, untuk mengetatkan undang-undang dan meningkatkan kuasa monopoli lah. Okay. Itu sahaja. Ini tak apalah. Okay. So nanti dalam next class saya akan masuk untuk, saya akan sentuh sedikit berkaitan monopoli dan saya akan masuk kepada new chapter lah. Ada soalan pertanyaan ke? Okey. Sebelum saya tamat kelas, saya ada hantar notis lah kan. Kalau korang perasan, ada beberapa pelajar yang dapat email notis berkaitan dengan kehadiran lah. So peratusan. Okay. Okay. Bagi pelajar-pelajar yang nama dia keluar merah kat sini kan, bermaksud dia punya kehadiran tu tidak mencukupi lah. Dia punya kehadiran tidak mencukupi bilangan ikut piawaian lah. Sebab dah menghadir banyak kelas, dah tak hadir banyak kelas. So bagi pelajar-pelajar tersebut saya dah hantar notis surat. So kalaulah in case korang rasa korang tak hadir tapi korang ada macam justifikasi ataupun sepatutnya saya dah minta korang upload. Mungkin korang dah upload, saya terlepas pandang ke apa ke, boleh maklum lah ya. I need a proper letter lah. Kalau ada then boleh maklum ke saya dan nanti saya akan betulkan lah. Contohnya ada juga pelajar yang banyak tak hadir tetapi dia ada surat pengecualian kuliah dan sebagainya. Sebagai contohnya Tang Waiman, dia tak hadir 5 kelas tapi 5 kelas ni dia ada surat pengecualian kuliah, so saya anggap hadir lah. So hadir 100%. So kalau in case korang dapat notis untuk subjek mikro ataupun ekonometrik dan korang memang ada surat ke apa ke, boleh je maklum saya. Nanti saya akan baiki balik lah. Kalau lah baik semasa final exam ni nama korang masih merah kat bawah ni, saya tak akan benarkan dulu exam ya. Itu untuk makluman semua lah. Okay. Rasanya tu sahaja dan next for QR code. QR code. Okay, boleh scan QR code. Kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Ya, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Ya, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sampai dah. Terima kasih, Doktor.
Doktor. Doktor.